Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah kita pada malam ini menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pada malam ini muka surat 344. Perkahwinan mut'ah. 334 perkahwinan mut'ah, masih dalam bab perkahwinan dan juga kehidupan berkeluarga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perkahwinan mut'ah ataupun dalam bahasa Arab ziwaju mut'ah, perkahwinan mut'ah. Ziwaj perkahwinan, mut'ah ialah keseronokan. Mim ta ain, gabungan 3 huruf antara mim, ta dan ain dalam bahasa Arab membawa makna seronok. Nah, seronok. Ad-dunya mata', Nabi sebut mata'un. Dia 3 huruf itu dia boleh pecah jadi banyak. Dan tuan-tuan, mut'ah, mata' macam-macam. Ad-dunya mata'un, Nabi sebut dunia itu adalah keseronokan. Wa khairu mata'ihi imra'atun salihah. Dan sebaik-baik keseronokan dunia ialah seorang perempuan yang salihah. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Surah apa Cik Nasir? Allah kenal malam ni. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Surah apa? Jin. An-Nazi'at. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Sebagai keseronokan bagi kamu. Nak beri kalimah mata', keseronokan bagi kamu dan juga bagi binatang-binatang kamu. Nah, mut'ah seronok. Bila kita menceraikan isteri, wal a'udzubillah min zalik lah. Bukan kita. Bila seorang suami mudahi. Sebab cerai ini abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah cerai. Jadi buat contoh atas kita tak elok. Contoh atas Cik Nasir tak apa. Ada seorang suami menceraikan isteri, maka dia sunat memberi mut'ah. Mut'ah ialah sagu hati untuk keseronokan bekas isteri dia, sebab dia akan menjalani kehidupan yang baru tanpa suami. Dan mungkin bila dia nak berkahwin dengan lelaki lain kita tak tahu bila. Jadi bagi sedikit keseronokan, nama dia mut'ah.
mengikut kemampuan bekas suami itu. Kalau dia kaya boleh bagi banyak, kalau dia miskin bagi sekat mana dia mampu bagi. Itu panggil muta'ah, sagu hati. Nak ambil kalimah-kalimah mut'ah mata' ni dulu. Nak kita seronok. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu pada bahasa dia. Pada istilah dia ialah perkahwinan yang diakad dengan tempoh dan bayaran tertentu. Orang Bali panggil kontrak. Sini panggil kontrak apa? Nah, sama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Nah, jadi perkahwinan mut'ah ini perkahwinan berseronok-seronok, perkahwinan kontrak. Seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, aku mengahwinimu dengan bayaran sekian-sekian dalam tempoh sehari pun boleh. Dah sehari boleh, seminggu boleh, sebulan boleh, setahun boleh. Ikut dia angkat berapa lama tempoh yang dia nak. Aku mengahwinimu dalam tempoh 1 hari dengan bayaran berapa ringgit? Nampak? Berapa ringgit sehari? 20. Dengan bayaran 20 ringgit. Buat contoh. Perempuan tu kata, aku terima. Jadi tanpa, tidak perlu saksi, tidak perlu kepada wali. Dia punya rukun dia ijab qabul. Lelaki, perempuan ijab qabul, mahar, bayaran tadi berapa ringgit. Macam pelacur. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, macam pelacur. Sebab tajuk dia lepas pelacur. Hari sebelum ni kita baca bab pelacur. Jadi perkahwinan mut'ah pun lebih kurang. Beza dia ada angkat aja. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itulah nama dia mut'ah, perkahwinan kontrak. Untuk berseronok-seronok sahaja, semalam, seminggu, sebulan. Habis kontrak dia terputus dengan begitu, automatik lah. Dia tidak perlu cerai, automatik, cukup kontrak automatik. Tidak boleh diwarisi. Dan kalau yang akad suami itu mati, harta dia tidak boleh diwaris oleh isteri kontrak. Kalau jadi anak juga tidak boleh mewaris harta lelaki yang telah menghamilkan itu. Jauh daripada ruh Islam itu jauh. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita baca apa dibawa oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam tajuk ini. Baik, perkahwinan mut'ah. Perkahwinan dia mula mukadimah apa itu perkahwinan dulu. Perkahwinan di dalam Islam umpama suatu ikatan yang teguh, itu kita tak akad lah, dan perjanjian yang kuat yang didirikan atas niat dan tujuan pergaulan yang abadi, bukan tempoh, abadi. Nikah ni kalau boleh kita niat nak nikah tu sampai mati lah, nak hidup dengan isteri kita, nak hidup dengan suami kita tu sampai mati. Bukan sekadar sampai mati atas dunia, sampai syurga. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itulah perkahwinan. Nah, kita ini sebut mudah-mudahan kekal, selamat pengantin baru, mudah-mudahan kekal sehingga anak cucu. Anak cucu nak buat apa? Nah, sampai til jannah, orang Bali sebut. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, nak kekal kalau dia sampai syurga, mati tak apa, atas dunia mati semua, kena mati. Tapi di sana nanti bertemu semula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud perkahwinan. Dia tak nak pisah kecuali ada masalah dalam perkahwinan yang terpaksa diputuskan, terpaksa berlaku perceraian. Tak boleh. Kalau diteruskan juga, lebih banyak mudarat akan berlaku daripada manfaat. Maka waktu itu tidak ada jalan, disebut sebagai akhafud darurain. Dua-dua mudarat. Nah, kalau dia teruskan perkahwinan akan berlaku mudarat. Bercerai pun mudarat. Bila ada dua mudarat, kita kena pilih salah satu mudarat yang paling ringan, disebut akhafud darurain. Darurah yang paling ringan, maka cerai lah. Walaupun cerai merupakan perkara yang sangat dibenci, perkara harus ataupun halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tak ada jalan dah
cuba usaha tak boleh, maka itulah yang jalan terbaik, terpaksa juga bercerai. Nak macam mana? Tapi asal niat, kita masa mula niat nikah, jangan niat aku nikah ni nak cerai, tak, jangan. Kita nikah nak hidup kekal abadi sampai syurga dan nak beranak cucu. Dan pula anak cucu kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, zurriyatan thayyibatan. Zuriat anak cucu yang baik, yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perkahwinan sebenarnya. Pergaulan yang abadi daripada kedua belah pihak suami isteri, sehingga tercapai hasil perkongsian diri itu sebagaimana disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu yang merupakan ketenteraman jiwa. Berkahwin, dia akan ada ketenteraman jiwa, rasa kasih sayang, rahmat dan belas kasihan. Itu tujuan perkahwinan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya Quran, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, di antara wa min ayatihi, dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahawa khalaqa lakum, Allah mencipta bagi kamu, min anfusikum, daripada diri kamu sendiri. Perempuan itu dicipta daripada tulang rusuk, dicipta daripada diri kamu sendiri, azwajan, pasangan hidup kamu. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa ketenangan jiwa dengannya, nya isteri. Wa ja'ala bainakum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara kamu suami isteri mawaddah, kasih sayang, warahmah, dan rahmat. Hafal Quran, bila tahu makna cepat ingat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, rugi orang hafal Quran tak tahu makna. Yang pertama dia lama ingat, yang kedua dia tidak boleh cakap Arab. Sedangkan kalau dia hafal Quran dan dia tahu makna, dia boleh menggunakan ayat Quran tadi sebagai dialog bahasa Arab dengan begitu mudah, tanpa dia masuk kelas Arab, kelas bahasa Arab di mana-mana. Tak perlu masuk pun. Hafal Quran, ingat makna, boleh cakap pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat, itu tujuan perkahwinan, untuk ketenangan. Seorang lelaki bila dah kahwin, kita cerita dah, dia tidak akan liar lagi dah. Dia akan duduk di rumah sebab dia sudah ada pasangan dia. Melahirkan kasih sayang dan rahmat antara suami isteri. Itu tujuan. Tiba-tiba menikah sehari, menikah, drama tu menikah apa hari? Drama 30 hari. Ada drama hak serius, isteri untuk disewa. Dan kesian ke bini, menjatuhkan maruah seorang perempuan macam tu. Tajuk dia tu lah, isteri untuk disewa. Hak dulu, zaman dulu ada, tapi tak ada tajuk. Tak sebut tajuk disewa, tapi memang disewa semalam. Tajuk apa? Anak bapa. Tengok anak bapa, sewa bini semalam, tidur sekali, bodoh jadi. Suami tak boleh tidur, duk musim. Begat. Tak boleh ikut tu, boleh ikut. Nak melawak lah juga, tapi jangan melawak benar-benar haram macam tu. Dan benar haram kan boleh melawak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana boleh sewa bini, pinjam bini. Dia tak sebut sewa, dia sebut pinjam. Tak boleh. Suami hak bagi itu dayus. Bukan hak bagi beranak di hospital umum tak. Hak tu tak dayus. Hak bagi sewa dayus. Hak isteri dia tak tutup aurat, dayus. Hak isteri dia tak solat, itulah dayus. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu tujuan kehidupan, tujuan perkahwinan. Tujuan utama ialah untuk menjamin berkembangnya keturunan. Nikah tak dapat anak, apa tujuan nikah? Itulah kita menikah, kontrak dia bukan nak anak apa. Dia akan guna apa-apa yang boleh, ia tidak akan membolehkan perempuan tadi beranak ataupun mengandung. Dia akan guna berbagai-bagai cara. Kalau dulu dia pakai azal, kita akan jumpa nanti dalam bab yang akan datang, azal. Azal ni ialah cara untuk orang panggil apa? Menjarangkan anak. Menjarangkan anak. Family planning.
dengan cara yang tabi'i, dinamakan azal. Yakni seorang suami tidak melepaskan air maninya ke dalam rahim isteri dia. Dia lepas kat luar. Itu nama dia azal. Dia akan buat macam-macam lah. Nak pastikan perempuan tadi tidak mengandung. Dia bukan nak mengandung, dia nak seronok. Itulah perkahwinan kontrak. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dari perhubungan antara lelaki dan perempuan sehingga tercapailah maksud kekalnya kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Kalau kita tak beranak, pupuh lah. Takkan hilang Melayu di dunia, akan hilang akhirnya. Ini bukan Melayu. Kena lagi. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau Melayu tak nak beranak, nikah tak beranak, nikah tak beranak, nikah tak beranak, Melayu akan hilang daripada dunia. Nah, kata-kata takkan hilang Melayu di dunia akan sia-sia begitu sahaja kalau menikah tak dapat anak. Dia akan pupuh. Bila dapat anak, maka manusia tidak akan pupuh atas dunia. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari bangsa kamu pasangan untuk kamu dan menjadikan buat kamu dari pasangan tadi anak-anak dan cucu cicit. Surah An-Nahl ayat 72 itu mukadimah. Dia nak cerita tujuan perkahwinan yang sebenarnya, kemudian dia nak compare dengan perkahwinan mut'ah ni. Kena ke tidak dengan tujuan itu? Nah, baik, adapun perkahwinan secara mut'ah itu dahulu iaitu ikatan di antara lelaki dengan wanita untuk tempoh waktu yang ditentukan dan dengan bayaran upah yang ditetapkan. Maka cara begini tidak akan dapat direalisasikan pengertian yang dimaksudkan dari perkongsian hidup itu. Tak sampai ya. Tujuan perkahwinan, hikmah perkahwinan itu tidak akan sampai. Nah, kalau kahwin jenis kontrak gini. Baik, asal usul dia memang ada dalam Islam. Tengok dia cerita. Rasulullah SAW membenarkan mut'ah pada suatu ketika sebelum kukuhnya perundangan Islam. Nah, masa Islam belum sempurna lagi. Ianya dibenarkan ketika dalam pelayaran jauh, kalau musafir jauh, dan ketika dalam peperangan yang mengambil masa yang panjang. Jadi kalau tentera-tentera yang pergi berperang, kalau dia tak bawa bini dia. Tapi kalau tempoh tu lama sangat, dia nak hidup macam mana? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tak boleh. Hak nikah dah yang ada suami, ada isteri, berpisah lama kan boleh. Sebab tu Umar Al-Khattab di zaman dia menahatkan tentera. Bila dia hantar keluar, dia tidak lebih 6 bulan. Tak lebih 6 bulan. Sebab bila ditanya anak dia Hafsah, seorang isteri boleh tahan berapa lama. Bila ditinggalkan oleh suami, Hafsah kata lebih kurang 6 bulan. Lepas 6 bulan tu dia diserabut. Kalau dia tidak kuat iman, dia akan panggil siapa, Cik Nasir? Seorang isteri yang ditinggalkan lama oleh suami dia. Kalau dia tak kuat, tak tahan iman, dia panggil siapa? Google, bukan Google. Gigolo. Gigolo, pelacur lelaki. Ini duk jadi suami tinggal. Dia kehausan. Maka dia panggillah gigolo. Pelacur-pelacur lelaki pergi rumah berzina. Untuk melepaskan syahwat. Tak boleh. Sebab tu Omar tak cukup 6 bulan, dia panggil balik, pergi ganti hak baru. Nah, jangan lebih daripada itu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tinggal pergi berperang. Isteri tak bawa. Perang yang lama lah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melarangnya semula serta mengharamkan buat selama-lamanya. Di masa itu dibenarkan tentera yang pergi perang lama boleh menikah mut'ah ni. Nak selesai masalah tu, takut jadi zina. Zina memang berleluasa lah, maka nak elak zina tu. Maka Nabi benarkan. Ketika mana? Ketika zaman peralihan. Tidak cerita. Zaman peralihan, zaman jahiliah nak ke Islam tu. Nama peralihan itu. Iman tak apa kuat lagi. Dan kahwin kontrak merupakan budaya masyarakat Arab. Jadi Nabi tak kisah sangat sebab tu budaya. Islam dah tadi dia tengok kalau adat dan budaya kita bercanggah dengan agama, dia akan ubah lah.
Kalau tidak bercanggah, maka dia tidak akan ubah, tuan-tuan. Sebab tu adat boleh dipakai selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak. Jadi peringkat mula peralihan, Nabi tak berani nak buat lagi, nak haramkan mut'ah ni, sebab dia memang tak elok lah. Cara perkahwinan hikmah, perkahwinan tidak ada. Tapi baru duk beralih fasa peralihan, maka Nabi teruskan lagi lah. Selepas daripada itu, bila Islam sudah sempurna, maka Nabi mengharamkan mut'ah ini untuk selama-lamanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rahsia yang membolehkan perkahwinan secara mut'ah itu dahulu, iaitu pada masa kaum muslimin dalam suatu peringkat masa yang boleh kita namakan dengan masa transisi, masa peralihan, iaitu masa peralihan dari zaman jahiliah kepada zaman Islam. Sebagaimana yang sedia maklum, perbuatan zina pada zaman jahiliah sangat mudah dan tersebar di mana-mana. Nak elak yang tu, Nabi mengharuskan mereka berkahwin secara mut'ah ataupun kontrak. Apabila datangnya Islam bersama seruan untuk keluar, merampas kembali perbatasan negeri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dirasakan terlalu berat bagi pejuang Islam, kerana pada ketika itu mereka berada jauh dari isteri masing-masing. Sebahagian dari mereka ada yang memang teguh keimanannya, dan tidak kurang pula ada yang lemah keimanannya. Bagi golongan yang lemah ini dikhawatiri akan terpengaruh di lembah perzinaan, iaitu perilaku yang memang keji dan cara yang terkutuk. Berjauhan ni memang payah, tuan-tuan. Sebab tu patah orang tua kata, sayangkan anak. Cik Nasir, kalau Cik Nasir boleh jawab, Cik Nasir Melayu tulim. Sayangkan anak, ya, tangan-tangankan. Biar betul. Sayangkan isteri, Melayu. Ingat Pakistan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sayangkan isteri, tinggalkan. Mana kalau tinggal tu rindu dia tu lain, balik tu lain. Sehingga dulu orang buat cerita, tentera pergi training sampai 6 bulan. Training, balik balik. Balik hari pertama bersama dengan isteri dia. Isteri dia rasa berat. Badan dia sampai kurus, isteri rasa berat. Sebab apa? Beg atas belakang tak buka. Jengkering. Beg askar. Lama tinggal bini lupa buka beg. Nak cerita, bukan boleh lama-lama, dia ada hak masa. Balik pula tak apa, hak tengah tu balik tak apa, dia nak mandi dulu. Masuk bilik ayat, tengok dalam baldi tu ada telekung rendang lah tu. Apa makna Nabi tak tahu. Dia sepak baldi, pecah. Kawan 6 bulan dah, balik telekung basuh. Sepak pecah. Bini tak sebab apa sepak, abang sepak tu pecah. Ni telekung basuh. Dia kata anak punya, bukan saya. Alhamdulillah. Jeng. Tu nak cerita macam tu contoh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia tak boleh lama, dia akan jadi mengapu dan mengarut. Dia kena ada pasangan dia. Adapun bagi yang teguh iman, tak apa, tak teguh iman takut jadi berapu, takut zina dan sebagainya. Adapun bagi yang teguh keimanannya, mereka telah berazam untuk mengambil jalan untuk memandulkan diri, mandul, ataupun memotong sahaja buah zakar mereka. Sudah, jangan sih. Hebat, iman hebat, sanggup buang buah zakar. Hak 2 biji tu dah. Tak tahu hak 2 biji. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana nisa'un fakulna ala nastakhsi bukan ta, nun, salah tulis saya cetak. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalik wa rakhasa lana an nankiha al-mar'ata bis-sawabi ila ajal. Maksudnya, pernah kami keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang.
dan isteri-isteri kami tidak turut sama dengan kami, tak bawa ala bini. Maka kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami boleh mengkasihkan diri? Sebab dah lama dah isteri tak bawa, jadi tak boleh, takut zina punya pasal. Tanya Nabi, boleh tak kami nak kasihkan diri? Macam kita kasih kambing lembu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka melakukan demikian. Nabi tak lagi Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membenarkan kami menikahi wanita dengan mas kahwin sepasang pakaian sehingga suatu masa yang ditetapkan. Ini nama dia kahwin kontrak. Masa tu Nabi benarkan. Sebab nak elak mudarat sampai peringkat nak kasih maka Nabi berikan waktu itu. Baik. Disebabkan masalah ini, maka dibolehkan perkahwinan secara mut'ah itu sebagai keringanan. Rukhsah itu keringanan. Untuk menghuraikan kemuskilan dua golongan manusia, iaitu yang lemah dengan yang teguh keimanannya. Hak lemah pun boleh selamat daripada zina, yang kuat pun boleh selamat daripada kasih dengan menikah kontrak ini. Ianya juga sebagai satu langkah untuk membuka jalan kepada perkahwinan yang sempurna selepas itu, agar terlaksana kemudian semua cita-cita perkahwinan yang terkandung di dalamnya, segala macam perlindungan diri, ketenteraman jiwa, keturunan, kasih sayang dan belas kasihan, dan terbukalah jalan bagi hubungan kekeluargaan ipar dua. Jadi peringkat pertama memang Nabi benarkan darurah. Baik, sebagaimana Al-Quranul Karim mengharamkan minuman arak dan melarang memakan riba secara berperingkat. Kita buat arak, kita dah cerita dulu. Arak ni diharamkan secara berperingkat. Dia tak haram terus. Peringkat tanya hukum arak, Nabi Al-Quran kata arak merupakan yas'alunaka 'anil khamri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Ni Umar Al-Khattab dan sahabat-sahabat lain jumpa Nabi. Anil khamri, yas'alunaka anil khamri wal maisir, hukum arak dan judi. Kul, katakan wahai Muhammad, fihima ismun kabir, pada arak dan judi itu ada bahaya besar. Bahaya besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat. Ada dua kali. Manfaat pun ada, bahaya pun ada. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dan bahaya itu lebih besar daripada manfaat. Tapi tak haram lagi cerita. Bahaya itu lebih besar daripada manfaat. Cerita je, haram tak lagi. Sampai peringkat duduk lagi, sampai peringkat sahabat-sahabat yang mabuk, lepas mabuk mereka solat. Bila solat baca Fatihah tu tunggang langgang dah Fatihah, dah mabuk. Maka turun ayat pula, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu solat kalau kamu mabuk. Makna waktu mabuk jangan solat. Pastikan masa solat tu kamu waras, boleh baca dengan elok. Tak haram lagi arak. Ambil masa. Sebab arak tu sudah jadi budaya. Tak boleh nak haram sekaligus, jadi terkejut. Orang paling panggil culture shock. Kejutan budaya. Tunggu lagi sampailah dah hijrah ke Madinah, barulah turun ayat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Barulah haram arak dan judi itu. Ambil masa lah. Macam ni pun sama, Nabi ambil masa sebelum nak mengharamkan. Dia bagi dulu boleh buat, lepas dah sempurna Islam, dah boleh buat, maka Nabi mengharamkan kahwin kontrak itu untuk selama-lamanya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, tengok hadis. Kita nak cepat sikit tengok hadis ni. Hadis an Subrata al-Juhani annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah fa azina lahum fi mut'atin nisa. Qala falam yakhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis nak kita Nabi mengharamkan mut'ah. Maksudnya daripada Subrah al-Juhani, bahwasanya dia pernah keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu pembukaan kota Mekah. Maka beliau telah berkahwin mut'ah, kontrak. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kota Mekah melainkan sudah diharamkannya kembali. Lepas tu Nabi haramkan.
Hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anna Allah harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya perkahwinan mut'ah ataupun kontrak itu, iaitu nikah mut'ah itu sehingga ke hari kiamat. Selepas peperangan Khaybar, Nabi sebut hadis ni, sampai kiamat tak boleh dah haram. Baik, selesai tu. Mana pernah berlaku zaman Nabi, Nabi izinkan satu peringkat, sehingga satu peringkat Nabi mengharamkannya sehingga hari kiamat. Baik, akan tetapi apakah pengharaman ini kekal selamanya? Seperti pengharaman berkahwin dengan ibu dan adik-beradik perempuan sendiri, ataupun hanya pengharaman seperti pengharaman memakan bangkai, darah dan daging khinzir. Kerana memakan makanan seumpama ini dibolehkan apabila timbulnya darurat ataupun darurat, iaitu dalam keadaan terpaksa ataupun kerana takut binasa. Baik, bila diharamkan mut'ah, haram tu macam mana? Adakah haram macam makan bangkai? Hurrimat alaikumul maitatu tu. Bila ada darurah, kita dibolehkan makan makanan haram untuk selamatkan nyawa, untuk kita selamatkan daripada kita mati. Adakah macam tu? Makna kalau macam tu sampai peringkat darurah, boleh balik dalam mut'ah ni. Harus balik lah. Kalau haram macam tu. Tapi kalau haram macam kita diharamkan berkahwin dengan ibu kita, diharamkan berkahwin dengan anak perempuan kita, dengan adik perempuan, dengan kakak kita, dengan mak menakan kita, ni haram ni tidak ada darurah. Walaupun kita dengan mak kita ada. Nah, akhir di kampung kita tak ada dah manusia. Kita dengan mak kita. Boleh Cik Nasir nikah dengan mak? Darurah dah kan? Tak ada darurah. Tak boleh nikah kita dah. Sebab dia bukan boleh sampai mati nikah ni. Hak makanan, kalau dia tak makan, dia boleh mati. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka diharuskan darurah. Boleh makan sekadar yang darurah saja. Jenis nafsu syahwat, nafsu seksual, kalau dia tidak ada pasangan isteri dia, maka dia tak sampai peringkat mati. Tu je Nasir. Ada orang mati kerana tak buat benar tu. Mati. Dia ada pelepasan lain. Dia ada pelepasan lain. Contohnya dia boleh melakukan onani. Onani ni semua mazhab haram. Onani tahu onani? Bukan buah noni itu buah durian Belanda. Onani ni melancap lah orang panggil. Pada peringkat asas memang haram melancap ni, dikira pengharaman yang berkaitan dengan seksual ini. Zina, liwat, melancap tu, onani tu. Tapi dia punya hukuman tidak sama lah. Kalau zina tu dia hukuman dia, liwat ada hukuman dia. Onani tu dia berdosa sahaja. Dia tak ada lah kena sebab ke kena rejam sampai mati, tak ada lah tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dalam mazhab Maliki, dia mengharuskan onani ini kalau dia punya stok dia tu banyak. Tahu stok? Orang menjaga tahu stok lah. Stok banyak tapi dia tak mimpi. Allah bagi ihsan pada kita mimpi. Bila stok banyak mimpi tu dia keluar. Mimpi dia keluar. Itu ihsan Allah pada kita. Hak tak nikah lah. Hak nikah tak mimpi dah tu Cik Nasir. Cik Nasir mimpi lagi. Jangan. Bahaya ni kena nikah dua. Tajuk lepas ni poligami. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia boleh buat gitu. Mana dia di segi nak nikah dengan mak dia tak boleh. Haram tu haram abad. Sampai bila-bila, sampai kiamat tak boleh. Baik, haram hak jenis mana ni? Haram mut'ah ni, haram jenis tu ke haram jenis bangkai? Boleh buat masa darurah. Tengok bawah. Pendapat umum para ulama. Bahawa pengharaman ini adalah kekal buat selama-lamanya. Tidak ada darurah lah. Tidak ada darurah. Tidak ada keringanan sedikit pun setelah adanya ketetapan hukumnya dalam syariat. Ini kita pakai ni. Semua mazhab pakai ni lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, haram itu haram yang abadi, tidak ada darurah lagi dah. Haram selama-lamanya. Yang menerima kahwin kontrak ini Syiah saja, Syiah Imamiyah, kita tahu lah itu. Inilah di antara tarikan yang paling kuat
untuk orang menyertai Syiah sebab ada kahwin mut'ah itu. Lebih lagi pelajar-pelajar yang pergi belajar di Iran dan sebagainya. Nah, bila dia ikut Syiah, maka dia boleh buat benda tu. Tuan-tuan, ini satu tarikan yang kuat sebenarnya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu Syiah Imamiyah ya. Syiah Zaidiyah, tuan-tuan, Syiah Ismailiyah. Hukum dia haram mut'ah macam kita, macam Sunni, macam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hukum dia haram. Hak duk pakai ni Syiah Imamiyah, Syiah Imam 12. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikekal lah. Haram tu bukan macam haram bangkai yang ada darurah. Haram macam haram kahwin dengan mak, dengan perempuan yang mahram lain. Haram kekal selama-lamanya, tidak ada darurah di situ. Baik, dia cerita pula, walau bagaimanapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ini, berpendapat bertentangan dengan mereka dengan mengatakan bahawa nikah mut'ah itu dibolehkan ketika ada darurah, iaitu dalam keadaan terpaksa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya hal nikah mut'ah, maka dia telah membolehkannya. Tanya peringkat mula, dia kata boleh. Nah, boleh. Dia berijtihad lah, hukum dia boleh, dia kata. Dia seorang mufti ataupun orang nak keluarkan fatwa, dia biasa tengok pada keadaan. Nah, sebab mufti ialah yang boleh mengeluarkan fatwa, dan bila-bila dia nak keluarkan fatwa, bila orang datang tanya dia satu-satu hukum, maka dia akan rujuk Quran dan hadis. Kalau tidak ada, dia akan berijtihad dan mengeluarkan fatwa untuk selesaikan masalah orang yang bertanya. Nah, itulah mufti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia syarat dia gitu. Dia bukan sembarangan orang lah. Dia bukan boleh keluar fatwa suka-suka hati. Nah, dan ada masa dia boleh menarik semula fatwa dia. Kalau dia tengok jadi merapu, dia boleh tarik dan keluarkan fatwa lain. Sebab fatwa boleh berubah mengikut masa dan tempat. Fatwa ni dia bukan macam hukum yang sabit dalam Quran dan hadis yang tak boleh ubah. Kalau hukum kata haram arak, dia akan haram selama-lamanya. Dia tak boleh masa ni haram, ada masa dia boleh, ada masa haram balik, dia tak akan jadi macam tu. Fatwa boleh jadi macam tu. Nah, ada masa dia haram, kemudian sampai peringkat dia punya illah pengharaman sudah tak ada, maka dia boleh haruskan balik. Itu fatwa. Nah, sebab tu orang memberi fatwa, mufti-mufti disebut sebagai sahibus samahah, orang yang mempunyai toleransi. Toleransi maksudnya bila nak keluarkan fatwa, dia akan tengok semualah, dia akan kaji dulu. Dan dia akan keluarkan pendapat yang memudahkan, yang paling memudahkan masyarakat awam. Nah, dia akan ambil fatwa yang paling memudahkan masyarakat awam. Kalau ada fatwa-fatwa yang berat, dia boleh pakai untuk diri dia sahaja. Hak ringan-ringan dia bagi pada orang. Inilah nama dia mufti. Itu nama dia sahibus samahah. Orang yang mempunyai toleransi. Nah, nak bagi kat orang, dia bagi hak mudah. Hak dia tu dia pegang hak berat. Hak payah. Nah, itu sahibus samahah. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, tanya dia. Boleh tidak nikah mut'ah ni? Dia kata tengok boleh. Dia kata boleh. Lalu disambut oleh ketuanya, iaitu bekas hambanya, dengan bertanya apakah hal sedemikian itu dibolehkan pada keadaan yang terpaksa dan ketika bilangan wanita itu sedikit atau seumpamanya. Nah, terpaksa ataupun masa wanita sedikit. Wanita sedikit, kalau kita menikah, hak tak boleh nikah, tak ada bini. Tu yang saya. Buat contoh, wanita ada 2 orang. Lelaki ada 10. Lepas tu ada 2 daripada 10 ni menikah dengan salah satu dia 2 wanita ni, maka habis wanita. Hak 8 lagi gigit jari. Kalau pakai mut'ah, pakai kontrak, habis kat depan ni kontrak, pergi kontrak orang lain pula. Pergi kontrak orang lain. Jadi boleh berlaku 10 orang tu faham tak? Faham tak apa? Nampak tak tidur faham, aku tidur tak faham. Baik tuan-tuan, jadi apakah hal sedemikian itu dibolehkan pada keadaan terpaksa dan ketika bilangan wanita itu sedikit? Tapi banyak, wanita ramai lah. Nah, wanita ramai. Di Malaysia ada berapa juta Encik Nasib? Malaysia 32 juta. Lelaki berapa? Lelaki berapa?
Macam mana ikut hari? Lelaki dah 15 juta, perempuan 17 Malaysia. 30 juta. Nah, dia memang peningkatan. Tambah di universiti memang banyak wanita nak banding dengan lelaki. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau macam tu hak Allah ni lah, tak perlu lah mut'ah tu, nikah ramai tu yang saya. Hal lepas ni tajuk dia poligami. Makna kalau lelaki lebih daripada wanita, perempuan lebih daripada lelaki. Kalau lelaki menikah seorang, contoh perempuan ada 15, lelaki 10, nikah seorang satu lebih apa? Lebih 5 tu tak nak. Panggil apa? Andalusia bukan nak pergi Mekah tu lain. Itu traveling. Andalusia, anak darah lanjut usia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kesian 5 orang tu. Maka hak perempuan lain, hak nikah tu dia kena kesian hak 5 tu, maka dia pun benarkan suami dia nikah seorang lagi. Maka boleh. Tu tujuan. Tak masuk tajuk lagi lepas ni. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Wanita lebih tak apa, tak perlu. Takut wanita kurang. Bolehlah ad-darurah berlaku perkahwinan mut'ah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, ya. Dia kata ya boleh. Begitulah caranya dia. Makna kalau darurah boleh, ataupun perempuan sedikit boleh buat. Kemudian selepas dia bagi fatwa kata boleh, kemudian apabila dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa orang ramai telah memandang remeh perkara itu, dah kata boleh, jadi buat remeh, buat bermudah-mudah, sehingga ramai yang inginkan bernikah mut'ah walaupun tidak darurah. Jadi itu bila kita fatwa boleh, walaupun tak darurah dia nak juga. Sambil tidak membatasinya, hanya dalam waktu darurah sahaja, dan dia pun telah berhenti daripada memfatwakan seperti itu dan menarik balik fatwanya yang lalu. Itu kata fatwa boleh ditarik balik oleh mufti yang memberi fatwa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita pegang satu semua mazhab. Bila sebut mazhab, kita ambil 4 mazhab yang muktabar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Semuanya berpegang dengan haramnya nikah mut'ah. Walaupun dalam keadaan darurah, maka tidak ada nikah mut'ah. Yang ada ialah pernikahan biasa ataupun pernikahan misyar. Perkahwinan misyar halal. Walaupun nampak nak serupa dengan mut'ah, tapi dia tidak sama. Perkahwinan misyar. Mim, sin, ya, alif, ra. M-I-S-Y-A-R. M-I-S-Y, jangan baca misyar, misyar. Perkahwinan dalam bermusafir, dalam perjalanan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang tu kena kupas mulalah apa beza dia dengan mut'ah. Dia kena buka tajuk dia balik. Mana boleh dia bermusafir, tempat yang dia tidak ada isteri dia tinggal, dia tak bawa, maka dia boleh berkahwin dalam perjalanan dia. Perkahwinan sama macam nikah biasa. Ada bakal suami, bakal isteri, ada mahar, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, macam biasa. Dia tak macam mut'ah tidak ada wali, tidak ada saksi. Ini misyar ni ada. Dan tidak disebut kontrak, tidak disebut tempoh menikah, akad biasa. Aku terimanya nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwinnya sekian, selesai. Lepas tu kalau dia nak cerai, dia cerai lah. Itu misyar nama dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang tu hak dulu kita duduk dengar menikah sampai 50 orang. Nikah 50 orang. Hak di Malaysia juga. Dia suka berubah tempat kerja, pindah sini dia menikah seorang. 2-3 tahun kerja habis, pindah tempat lain, cerai hak ni, pergi menikah sana pula. Susunlah kali 50 orang bini. Cik Nasir agak orang. Satu tu kan. Jadi pernikahan Malaysia kita tajuk waktu lain lah. Kita nak bincang, kalau nak bincang tajuk waktu tak ada dah ni. Saya rasa tak ada. Kalau tak apa, saya tengok mula. Tak pasti. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis
Kemudian berkahwin lebih dari satu, iaitulah berpoligami. Sahabat sah. Baca tajuk saja. Baca tajuk. Isi dia 2 minggu daripada sekarang. Mana isi dia? Kau berhenti pada 20. Tengok soalan kalau dah. Apa nasihat Ustaz untuk hari pengundian nanti? Oh, nanti. Baik, ingat tajuk apa? Bilang ni kan saya, aku terlupa. Bilang ni. Oh, tu ni, ingat minggu depan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan nasihat untuk hari pengundian nanti. Yang pertama buat IC. Takut lupa nak balik mula. Jadi terakhir. Dekat tak apa, aku balik-balik. Balik lupa IC, nak balik alat start mula. Tak undi dah. Kita tu. Nah, mana persiapan yang tu perlulah. Kemudian kita pilihlah calon ataupun wakil kita dengan cara yang terbaik lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Makna yang boleh memberi manfaat kepada agama kita. Yang walaupun kita tiga ni boleh memberi, semua boleh memberi manfaat pada agama. Cari yang banyak boleh memberi manfaat pada agama. Kalau tiga ni tak boleh buat macam tu, carilah antara yang paling sikit, paling minimum memberi mudarat pada agama. Dua tu. Nah, yang paling baik memberi manfaat pada agama. Kalau tak ada yang paling boleh memberi manfaat pada agama, maka carilah yang paling sedikit boleh memberi mudarat pada agama. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya. Tak ni pun mengundi juga. Sakit PRU 15 hampir menjelang tiba dan semakin keliru untuk saya memilih ciri-ciri tokoh seorang calon pemimpin yang terbaik dan yang tidak sesuai untuk dipilih selaras dengan kehendak hukum Islam. Mohon yang terbaik pencerahan. Tadi ya. Tak ada. Dua tu. Nah. Baik, tuan-tuan, ada satu ikut. Tak ada. Jadi sekadar itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sedikit pencerahan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan yang terbaik dalam tajuk yang kita baca pada malam ini untuk kita jauhkan. Amalan ini kena jauhkan. Jangan diamalkan. Ada hak kita mengaji kena amal. Nah, ada hak kita mengaji kita kena jauhkan dalam nikah mut'ah. Tidak ada di dalam jumhur ulama kita, maka mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri daripada mengamalkan nikah mut'ah ini. Nah, yang terbaik yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.